Kuala Lumpur, jam 9 malam. Masih sibuk dengan aktiviti warganya. Pengangkutan rel sudah lama menjadi nadi kehidupan penduduk Lembah Kelang yang sentiasa mengejar masa. Di sinilah juga nota perjalanan bermusafir selama 4 hari 2 malam ke Tanah Seribu Senyuman di selatan Thailand bermula. Walaupun Kembara Barakah dengan menaiki kereta api ini adalah pertama kali diadakan, tetapi sambutan yang diterima amat menggalakkan. Masya Allah. Kalau kita kata bahasa dia ni, Masya Allah, sambutan dia sangat menggalakkan. Sangat-sangat menggalakkan. Sehingga kan baru beberapa hari sahaja dibuka, kita boleh nampak seat diisi dengan sangat cepat. Kan? Sehingga last minute. Cuma ada beberapa cancellation tu, of course lah. Kan? Bila dalam ramai-ramai ada yang masuk hospital. Tempoh masa buka untuk package ni, kita buka 3 bulan yang lepas. 3 bulan yang lepas. Dan selepas 2 minggu launch, kita boleh tengok penambahan jemaah dalam masa yang sangat singkat. Walaupun kita belum lagi wawarkan secara meluas, tapi kita tengok pendaftaran jemaah untuk pergi dengan pakej ini sangat ramai. Tepat jam 10.30 malam, kereta api yang disewa khas oleh TH Travel and Services Sendirian Berhad mula bergerak perlahan meninggalkan kota raya Kuala Lumpur. Perjalanan yang dijangka mengambil masa 11 jam untuk sampai ke Hat Yai, Thailand adalah pakej bercuti sambil beribadah yang julung kalinya dikendalikan oleh anak syarikat tabung haji yang membabitkan kereta api sewa khas yang diperkenalkan Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB bermula September 2021. Peluang yang ditawarkan ini kemudiannya disambut oleh TH Travel and Services dengan mempromosikan pakej pelancongan berteraskan gaya hidup Muslim yang dijenamakan dengan nama Kembara Barakah. Program Kembara Barakah ni, dia adalah program yang rasanya boleh dipanggil unik sebab dia adalah program yang pertama dekat Malaysia yang mana satu-satunya travel agency Tabung Haji Travel, dia bawa jemaah menaiki train. Kita charter satu train, semua the whole train kita bawa jemaah untuk ke Hat Yai. Kan? Idea ni antara pencetusnya adalah Haji Nizam ataupun Ustaz Kazim sendiri. Dia bawa jemaah pergi ke Hat Yai lah. Dan uniknya lagi, ia bukanlah satu pengembaraan yang biasa sebab dia di dalamnya penuh pengisian dan juga ibadah. Kan? Itu bukan saja pengembara saja-saja kita pergi, lepas tu kita dapat makan-makan, pergi siap kan. Tapi kita pergi tu, kita ada susun jadual. Contoh, kita ada qiyamul lail, kita ada ceramah. So jemaah tidaklah semata-mata pergi ke Hat Yai, membeli belah, makan, balik. Sebagaimana yang dirancang, begitulah juga yang dizahirkan menerusi Kembara Barakah ke selatan Thailand ini. Aura yang dibawa oleh pendakwa bebas, Datuk Ustaz Kazim Ilyas, sudah cukup untuk membuka minda masyarakat bagaimana Islam menggalakkan umatnya keluar daripada kepompong bermastautin dan bermusafir ke lokasi lain untuk menghayati kebesaran ciptaan ilahi dan berdakwah dalam apa cara sekalipun tanpa bergantung kepada cara konvensional. Saya bekerjasama dengan pihak Tabung Haji Travel dah beberapa kali, tetapi di dalam bentuk pelayaran. Tidak ada lagi perjalanan berbentuk di darat. Jadi saya terfikir, kenapa saya tak naik kereta api? Kita sewa train, sewa kereta api dan kita buat pengembaraan bersama dengan jemaah, bersama dengan Tabung Haji Travel untuk merasai pemandangan sewaktu kita menaiki kereta api. Dan saya rasa itu adalah mengimbau balik nostalgia. Macam kita lah, macam saya lah, orang lama kan. Mungkin bila pengalaman naik kereta api dulu-dulu mungkin tak sama dengan sekarang. Tetapi
senarionya, keadaannya itu masih lagi dapat mengimbau. Saya sangat gembira berada bersama-sama rombongan ni. InsyaAllah akan datang saya akan pergi bersama-sama lagi. Akhirnya, peserta Kembara Barakah sampai di stesen kereta api Padang Besar. Okey, sekarang jemaah telah pun turun daripada train dan melalui proses immigration untuk ke Hat Nyai di Padang Besar. Menguruskan peserta seramai hampir 400 orang bukanlah satu tugas yang mudah. Namun begitu, alah bisa tegal biasa bak kata orang. Pengalaman menguruskan jemaah haji dan pelayaran barakah menjadikan petugas-petugas TH Travel mampu menangani urusan imigresen dengan pantas dan cekap. Selesai urusan imigresen, rombongan Kembara Barakah meneruskan perjalanan ke Hat Nyai yang memakan masa kira-kira 40 minit. Hat Nyai, bandar terbesar di wilayah Songkhla, menjadi destinasi pertama Kembara Barakah menjejak kaki di bumi bergelar Gajah Putih. Kehadiran rombongan Kembara Barakah disambut meriah oleh syarikat pelancongan yang dilantik oleh TH Travel. Sebanyak 9 buah bas disediakan untuk kemudahan dan keselesaan peserta bergerak dari satu destinasi ke destinasi yang lain. Memasuki Bandar Songkhla, peserta Kembara Barakah disajikan pemandangan yang cantik di sepanjang jalan. Namun begitu, antara faktor utama kebanjiran pelancong Malaysia ke Hat Nyai dan Songkhla adalah kerana keenakan dan keunikan makanannya. Di sini tidak sukar untuk mendapatkan makanan halal kerana komuniti Islam yang berasal dari Patani, Naratiwad dan juga Satun lebih selesa berhijrah untuk mencari rezeki di hub komersil dan destinasi membeli belah di selatan Thailand. Sebahagian besar daripada peniaga Islam di Hat Nyai berasal dari rumpun Melayu Muslim yang fasih berbahasa Melayu Patani. Mereka ini mudah ditemui di beberapa lokasi persinggahan pelancong-pelancong yang datang dari negara Islam. Produk-produk keluaran Thailand, terutamanya tekstil, terkenal dengan ketinggian kualitinya dan harga yang berpatutan. Antara destinasi mesra Muslim adalah di Pasar Terapung Klong Hei. Klong yang bermaksud terusan menempatkan lebih 40 buah sampan tradisional yang menjual makanan dan minuman Thai. Rata-rata peniaga di sini adalah warga Muslim. Jaraknya hanya 6 km dari Pekan Hat Nyai. Datuk Ustaz Kazim Ilyas juga tidak melepaskan peluang bersama-sama peserta Kembara Barakah menikmati juadah tempatan dan berjalan-jalan di kawasan Pasar Terapung tersebut. Sikap Datuk Ustaz Kazim Ilyas yang mudah didekati dan mesra menyebabkan ramai pengunjung di Pasar Terapung Klong Hei mengambil peluang bergambar bersama beliau. Ya, kalau boleh setiap ahli jemaah tu saya nak berjumpa, bergambar, bermesra, makan sekali, dan itulah yang saya cuba buat semenjak saya membuat mana-mana pelayaran, penggembaraan, umrah ke apa ke. Kalau boleh setiap satu orang saya akan jumpa, makan, minum, berjalan, bergambar, shopping dengan dia. Bila kita buat Tabung Haji Travel, fikir nak buat satu-satu package tu, kita jadi terfikir. Kita adalah branding Islamik, kan? Umrah, haji, Islamik punya ni lah. So, bila kita nak buat pergi ke Hat Nyai ataupun buat pergi pelancongan ke mana-mana saja, terutama sekali ni yang dekat Hat Nyai, dekat Siam ni lah. So, kita fikir apa program yang patut kita susun untuk mengikat kita dengan Islamik. Of course lah, kita terfikir masjid dan
untuk melakukan ataupun untuk membuat program seperti solat tahajud tu, itu satu perkara yang mencabar sebenarnya. Dia bukan senang. Dan daripada sebahagian malam, bertahajudlah kamu sebagai solat tambahan bagimu. Semoga Tuhan menempatkanmu di tempat terpuji. Surah Al-Isra ayat 79. Mencari anugerah yang terindah inilah yang membezakan pakej pelancongan TH Travel and Services dengan agensi yang lain yang membawa rombongan ke selatan Thailand. Kerana pengisian Kembara Barakah, melancong bukan sekadar untuk berhibur. Sebaliknya, setiap aktiviti yang diatur bertujuan untuk mendidik jiwa kepada aktiviti yang memperoleh manfaat dan berkat, sekaligus menjalankan jihad kecil di bumi yang Islam adalah minoriti. Setiap hari program-program kita akan diisi dengan program-program yang bermanfaat seperti yang kita lakukan pada hari ini, bermula daripada qiyamul lailnya sampailah sembahyang subuh berjemaah, kemudian ada tazkirah dan sebagainya. Usai program di Masjid Nuruddin dan bersarapan, peserta Kembara Barakah dibawa pula melawat Masjid Besar Wilayah Songkhla yang dikenali sebagai Taj Mahal Thailand. Tabung Haji Travel. Kembara Barakah meneruskan perjalanan ke Big B Garden, iaitu lokasi yang menempatkan serangga yang banyak manfaatnya kepada kesihatan, juga antara makanan yang menjadi amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu madu lebah. Satu lagi lokasi yang boleh dilawati adalah Erawadi Herbal Shop. Di sini, pelbagai produk kesihatan dan kecantikan berasaskan bahan organik boleh dibeli dengan harga mampu milik untuk semua golongan. Antara yang paling penting, produk ini dijamin halal dan kebanyakan petugas di sini fasih berbahasa Melayu. Jadual yang padat dengan pengisian mendidik jiwa menyebabkan ramai yang tidak menyedari Kembara Barakah sudah pun tiba ke noktah terakhirnya esok. Kita jumpa dalam bahagia. Manusia mempunyai rencana. Tambahan pula pendekatan Datuk Ustaz Kazim Ilyas yang begitu santai dalam menyuntik ilmu agama menyebabkan ramai yang merindui sesi perjalanan mesra Muslim ini. Pertama saya tekankan dalam penggembaraan kita ni, hidup kita kena dalam keadaan slow. Jangan tension, jangan dalam keadaan rushing. Kita enjoy saja. Enjoy dengan keadaan kita, kita hayati, nikmati dia. You pergilah berjalan, you makanlah. You pergilah buat sesuatu benda, tapi pihak travel tak akan push dia orang tu. Cepat, tak ada. Yang kedua, kita nak menzahirkan bahawa Islam ni mudah. Ya, sebab kita di sini kita buat sembahyang jamak takhir, jamak takdim, ya, boleh sembahyang di atas kereta api, atas kapal. Ya, kita berikan kepada mereka pengalaman hidup. Macam mana kita sembahyang dalam keadaan nak menentukan arah kiblat dan sebagainya. Yang ketiga, kita nak di sini untuk saling berkasih-kasihan. Sebab itu kita letak di sini macam-macam peserta yang datang saling berkenalan, mesra, seronok. Ya, kita tak nak timbulkan puak. Ini grup ini grup A, ini grup B, tak ada, kita campur semua supaya daripada sini kita boleh tambahkan lagi kawan. Selain itu, TH Travel sama sekali tidak menghalang pesertanya untuk menziarahi lokasi-lokasi popular yang terdapat di Hat Nyai, termasuklah Asian Night Bazaar yang menjadi lokasi penutup untuk bersantai sebelum pulang ke Malaysia.
bersarapan di Bumi Gajah Putih dan makan malam di Kuala Lumpur. Begitulah nota perjalanan yang akan Kembara Barakah tempuhi untuk hari keempat. Dari hotel penginapan, kami terus ke stesen kereta api Hat Nyai kerana tepat jam 10.20 pagi nanti, kereta api sewa khas kami sudah pun menunggu di stesen kereta api Padang Besar. Tapi yang penting hati kita, niat kita tu kan pada awal. Itulah. Makcik Sono, kalau boleh sambung lagi sehari, tak apa. Macam dapat macam tadi ada kita mulai tadi kan. Apa tu lepas kita ada kira subuh kan. Memang rasa tu je tak penat tak rasa. Betul, tak rasa penat. Walaupun tidur kurang, betul-betul seronok sangat kata. Pada pandangan saya, konsep yang dibuat oleh pihak berkenaan, saya dapat ada dua konsep, Melayu dan Islam. Apa yang saya perhatikan di kalangan kita ni, yang orang Melayu, orang Islam ni dapat bersatu dalam satu konsep dakwah. Walaupun kita lihat, kita buat di luar negara, saya rasa ini satu konsep yang baik lah. Tak pernah berlaku dalam bentuk dakwah lah yang begitu ramai. Tambahan pula naik kereta api yang amat laju sekali. InsyaAllah jika ada lagi siri-siri yang lain, saya akan mengikuti dari masa ke semasa lah. Dari segi pengurusan tabung haji dan travel, saya dapati amat tersusun, teratur dan terarah. Kenang yang paling manis sekali ialah saya dapat berjumpa kawan-kawan ramai, dapat bersama-sama dengan Datuk Kazim buat Qiyamul Lail. Dan juga yang paling saya gembira sebab saya tak pernah campur ikut Ustaz Kazim ni pertama kali yang saya ikut, memang saya seronok sangat. Terima kasih Tabung Haji Travel. Bagi peserta Kembara Barakah pula, masing-masing setuju menyatakan perjalanan yang mereka lalui tidak ubah seperti berada di madrasah kerana konsep pengisian ilmu yang diberikan oleh Datuk Ustaz Kazim Ilyas seakan-akan membawa mereka mengikuti pengajian di Pusat Pendidikan Al-Barakah. Setiap tempat yang menjadi destinasi ziarah pasti ada ruang untuk mendengar tazkirah. Momen ini pastinya dirindui oleh penumpang kereta api sewa khas TH Travel and Services ini. Tahniah diucapkan kepada petugas-petugas Tabung Haji Travel untuk Kembara Barakah kali ini. Walaupun jumlah mereka tidak sampai pun 20 orang, tetapi mereka berjaya merencana satu perjalanan rohani yang pastinya akan kekal disanubari setiap peserta yang terlibat. Dia sebenarnya di TH Travel ni dah menjadi darah daging kepada petugas lah sebenarnya. Walaupun kau ketua, walaupun kau petugas, tetapi kepuasan bila kita menyantuni seseorang tu bukan setakat susun atur, bukan setakat itu saja. Tapi kita sebagai ketua, bukan saya seorang saja, kebanyakannya ketua, apabila di-appointkan dia sebagai tugas sebagai seorang ketua, dia sendiri nak memastikan, sebab end up dia nanti dia yang akan mendapat dia akan mendapat masalah berlaku pun dia, apa-apa saja pun akan efek kepada dia. So bagi memastikan sesuatu perjalanan tu berjalan dengan sangat baik, seseorang ketua tu dalam TH Travel ni kebanyakannya adalah akan turun padam dan akan daripada tangan dia sendiri, bukan hanya mengatur langkah sahaja. Itu yang dipraktikkan setakat inilah. Tidakkah mereka menjelajah di muka bumi supaya mereka mempunyai hati yang dapat memikirkan atau telinga yang dapat digunakan untuk mendengar? Kerana sebenarnya bukan mata yang buta, tetapi hati yang buta ialah hati dalam dada. Surah Al-Hajj ayat 46.